Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saya muliakan pengerusi, para imam, setiausaha, para ahli jawatan kuasa, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Baik, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan kita pada malam ini. Alhamdulillah kita sehat walafiat di dalam nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi hari ini kita terus sambung kuliah kita di dalam kitab Hisnul Muslim, kitab yang membincangkan tentang zikir-zikir dan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hari beliau. Cuma satu perkara tuan-tuan, zikir-zikir dan doa-doa yang kita baca, kita pernah dengar, yang pernah kita belajar ni semua, yang kita hafaz, yang kita lancar ni, dia bukanlah zikir-zikir dan doa ni bukanlah macam mana kita belajar jampi. Kita belajar jampi serapah kan, kita nak buat ni baca macam ni, nak buat ni baca macam ni. Dia bukan jampi, dia bukan, ataupun macam orang lancar apa lagu kan. Orang lancar lagu tu kadang-kadang dia tak faham pun apa cerita lagu tu, dia nyanyi sedap kan. Ataupun macam apa Alibaba Bujang Lapuk kan, macam mana nak buka pintu ni, nyanyi ya insong mata kaji kan. Jadi bukan macam tu. Kita lancar zikir-zikir, kita belajar zikir-zikir dan doa ini, dia mesti kita faham. Kita faham kerana Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Tirmizi, Nabi sebut ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Minta kepada Allah, doa kepada Allah dalam keadaan kamu itu yakin Allah jawab. Doa dalam keadaan kamu itu yakin. Jadi macam mana kita nak yakin? Kita tahu apa yang kita baca. Wa'lamu, Nabi sambung, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu du'a, tidak menerima doa. Allah tak terima permintaan, min qalbin ghafilin lahin, daripada jantung yang ghafil. Ghafil ni dia buat acuh tak acuh, dia apa-apa lah, yang tu ghafil. Dan juga lahin, lahin pun sama, endah tak endah ya. Apa imam baca tu amin jelah kan. Yang tu kalau ikut macam tu tidak mustajab pun doa tu, sebab Allah tak terima doa Nabi kata daripada jantung yang lalai. Kita amin jelah, yang tu tak. Jadi disebabkan itu kita mengambil inisiatif untuk mempelajari kitab Hisnul Muslim ni. Apa sahaja doa dan zikir Nabi SAW yang kita baca, kita kena tahulah apa yang kita baca dan apa yang kita minta. Jadi tuan-tuan, kita masih berada di dalam tajuk zikir pada waktu pagi dan petang. Yang terakhir kita belajar itu adalah zikir yang ke-11. Jadi zikir yang ke-11 yang boleh kita amalkan pada waktu pagi dan petang, iaitu Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'a au ajurruhu ila muslim. Nanti boleh rujuk balik maksud dia yang telah kita ceritakan. Jadi hari ini kita nak masuk zikir yang kedua boleh. Zikir ni mudah sikit lah, tak macam zikir yang sebelum ni. Zikir yang ke-12 kita baca sama-sama. Saya rasa semua orang lancar. Semua lancar ni, okey. Kalau yang pakai kitab merah ni, dia muka surat 63.
Yang kita asal ni lah, kita Arab ni. Baik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baik. Jadi sebelum kita tengok makna, kita nak tengok dulu datang daripada mana doa ini. Ia datang daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan dia telah disahihkan oleh Ibn Bas di dalam Tuhfatul Akhyar. Okey, jadi hadis ni ramai riwayatkan dan disahihkan oleh ulama hadis juga. Baik, kita nak tengok dia datang daripada hadis yang diriwayatkan oleh Aban bin Uthman, Aban bin Uthman, iaitu anak kepada Uthman bin Affan. Dia kata sami'tu Uthman bin Affan yaqul, aku mendengar Uthman bin Affan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqul fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli laylah, tidak ada seorang hamba pun, tidak ada di kalangan hamba pun yang membaca pada pagi setiap hari dan petang setiap malam. Okey, jadi kita nak faham dulu pagi setiap hari, yakni hari itu daripada bila? Satu hari start bila? Subuh sampai maghrib, itu hari, satu hari. Nahar, satu hari. Hari ataupun siang bermula daripada subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang hamba pun yang membaca pada pagi setiap hari. Pagi bila? Subuh sampai masuk fajar tu, masuk subuh tu sampai zuhur. Sampai sebelum zuhur, itu pagi. Jadi yang terbaiknya baca bila? Pagi-pagi lepas subuh, itu yang terbaik. Jadi kita baca, Nabi kata tidak ada seorang hamba pun yang baca pada pagi setiap hari dan petang setiap malam. Jadi malam ni bila? Malam ni bermula maghrib. Maghrib tu malam. Jadi bila nak baca ni petang setiap malam, maksud dia apa? Lepas maghrib lah. Macam tu lah lebih kurang perbahasan dia. Kalau kita bincang ni, dia jadi panjang dan jadi tak faham pun. Okey, lebih kurang macam tu. Pagi dan malam, petang setiap malam itu kita baca lepas maghrib. Okey, baca ni Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, 3 kali, salasu marrat. Siapa yang baca bondo ni pagi dan siang dan malam lah, senang cerita, siang dan malam 3 kali. Sekali baca 3 kali. Fayadurruhu syai'. Nabi sebut tidak ada seorang hamba pun yang membaca ini pada pagi setiap hari dan petang setiap malam, maka ada benda yang boleh memudaratkannya. Fayadurruhu syai'. Tidak ada, maka tak ada benda yang boleh memudaratkan dia. Okey. Wa kana Aban yang riwayatkan hadis ni. Aban ni siapa tadi? Anak Uthman, anak Uthman bin Affan. Aban bin Uthman bin Affan. Aban yang riwayatkan hadis ni kepada orang yang mendengar tu, qad asabahu tarafu falij, dia telah ditimpa lumpuh separuh. Separuh badan dia ni lumpuh. Aban ni lumpuh setengah. Faja'ala ar-rajulu yanzuru ilaih, lalu membuatkan lelaki yang mendengar hadis ni tadi tengok kepada Aban. Sebab apa? Sebab Nabi kata tak ada orang yang baca ni dia akan ditimpa apa-apa mudarat. Tidak ditimpa mudarat. Kalau baca ni 3 kali pagi, 3 kali malam, tak ada mudarat yang boleh timpa dia. Aban ni lumpuh setengah badan, separuh badan dia lumpuh. Lalu Aban kata kepada lelaki itu, ma tanzur, apa yang kau tengok? Lalu Aban sambung lagi, ama innal haditha kama haddathtuka,
hadis ni yang hadis yang aku riwayatkan ni seperti mana yang aku baca tadi. Macam itulah. Nabi sebut apa yang aku sebut. Walakinni tetapi aku lam aqulhu yauma idzin. Aku tak baca hari tu. Ada satu hari ni aku tak baca. Liyumdiyallahu alayya qadrah. Supaya Allah boleh menentukan takdir dia ke atas aku. Maknanya Allah Ta'ala dah takdirkan dia lumpuh. Hari tu dia tak baca pula, lalu berlakulah benda ini. Hadis ini sahih. Saya baca tadi diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi dan juga An-Nasa'i, yang disahihkan oleh beberapa orang. Baik, jadi kita nak tengoklah. Jadi yang pertama sekali kita kena ingat, amalan ini kita amalkan sehari mesti baca 6 kali lah kan. Pagi, siang 3, malam 3. Dalam riwayat yang lain dalam Abu Dawud riwayat dia lain sikit. Man qala, disebut sesiapa yang membaca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali, lam yusibhu fuj'ata bala'in hatta yusbih. Sesiapa yang membaca 3 kali, dia tidak akan ditimpa bala yang mengejut sehingga pagi. Kalau dia baca malam, tidak ditimpa bala yang mengejut sampai pagi. Wa man qalaha hina yusbih, siapa yang baca pagi, lam yusibhu fuj'ata bala'in hatta yumsi. Dia tidak akan ditimpa bala yang tiba-tiba, yang terkejut sehinggalah dia berpetang. Jadi itu antara fadilat kita amalkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Jadi elok dah orang kita ni kalau nak baca dia sakit kan, dia sakit, lepas tu bila nak makan sedap sikit bismillahilladzi la yadur. Betul dah tu. Cuma amalan itu mungkin bukan sebelum makan sebenarnya, pagi lepas kita solat subuh, dan juga mungkin kita lepas solat maghrib ataupun masuk je maghrib kita baca sehingga tidak ditimpa apa-apa bala yang mengejut. Baik, kita tengok dulu maksud daripada hadis ni bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi. Baik, pertama sekali perkataan yang dalam doa ini tadi, apa dia perkataan dia? Bismillah. Bismillah ni apa maksud dia tuan-tuan? Bismillah untuk pengetahuan tuan-tuan, bismillah dalam amalan kita kadang-kadang Nabi suruh baca bismillah, kadang-kadang kita baca bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang kita baca bismillah, dan kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim. Okey, kedua-duanya itu ayat hatta bismillahirrahmanirrahim yang panjang tu, itu bukan ayat yang lengkap. Itu bukan ayat lengkap. Kalau kita tengok balik maksud dia, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ar-Rahman tu sebenarnya dua perkataan yang sama. Rahim, sayang dan sayang, cuma ada beberapa detail lah. Rahim tu bukan pemurah sebenarnya. Pemurah lebih dekat kalau perkataan itu Karim. Karim pemurah. Rahman ni sayang, Rahim pun sayang. Adalah sedikit perbezaan. Okey, tak apa. Dengan nama, kita katakanlah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat tu lengkap ke? Ayat tu tak lengkap. Kan? Macam kita kata dengan kunci yang cantik yang berkicit ini, kan? Ayat dengan sebuah kunci yang cantik, lengkap ke ayat kita? Tak lengkap. Kalau kita kata dengan kunci yang cantik ni saya buka kereta, betul lah, ayat itu ayat lengkap. Tapi kalau kita dengan kunci yang ni tak lengkap. Jadi sebab itu para ulama bahasa di kalangan Basri mereka mengatakan ba itu, bismillah tu, ba itu maksudnya ba lil ilsaq, ba untuk tampal. Tampal maknanya kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim ataupun kita baca bismillah, kita pun makan nasi. Maknanya kita menampal makanan kita tadi, perbuatan kita makan tadi itu dengan bismillah. Ba itu untuk tampal. Jadi tampal. Jadi kalau kita apa saja kita buka pintu, bismillah, aku buka pintu. Perbuatan kita itu yang melengkapkan ayat bismillah ni tadi. Itu sebab tu ayat itu memang tak lengkap. Dia dilengkapkan dengan apa yang kita buat lepas tu. Okey. Tapi kalau kita khabar macam tu,
Ada orang makan baca bismillah, dan ada orang makan tak baca bismillah, betul? Dua-dua konyang, betul? Dua-dua konyang. Tetapi apa beza dia? Orang yang membaca bismillah dengan tak baca bismillah. Allah SWT sebut tabarakasmu rabbik zil jalali wal ikram. Maha berkat nama Tuhan engkau zil jalali wal ikram. Tuhan itu nama dia maha berkat. Jadi kalau kita tampal amalan kita selepas kita baca bismillah, perbuatan kita itu berkat. Nama Tuhan itu berkat. Jadi kita tampal amalan kita, kita buka pintu, kita naik tangga, kita buat macam-macam, kan? Nak ambil wuduk, nak ambil wuduk bismillah. Nak ambil wuduk bukan nawaitu wuduk, bukan. Bismillah tu. Bismillah tu lebih utama. Nabi sebut tawaddau bismillah. Berwuduklah bismillah. Jadi amalan-amalan kita tampal dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, berkat amalan kita. Berkat tu apa, tuan-tuan? Baik yang banyak. Berkat itu maksudnya baik yang banyak kebaikan, itu maksud berkat. Jadi kalau kita makan, banyak kebaikan, datang kesihatan, datang tenaga. Kalau tak baca bismillah, macam-macam masuk. Tuan-tuan, itu maksud bismillah. Tuan-tuan, jadi okey, jelas itu bismillah. Okey. Di kalangan ulama bahasa, seperti ulama-ulama di kalangan Kufi, dalam mazhab bahasa ni, bahasa Arab, ada dua mazhab yang besar lah, iaitu Basri dengan Kufi. Kalau mazhab dalam agama ada empat fiqh, apa dia? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, empat. Tapi dalam bahasa ada dua yang jago, Basri, Kufi. Okey. Kufi pula apa? Ba itu maksud dia ba al-alah, alat. Dia macam alat. Jadi alat ni maksud dia apa? Aku makan menggunakan nama Allah. Itu maksud ba tu. Aku makan menggunakan nama Allah. Aku repair lampu ni menggunakan nama Allah. Bismillah. Itu maksud ba. Jadi kedua-duanya itu, ada orang buat kerja tak baca bismillah, ada orang buat kerja baca bismillah. Jadi kedua-dua itu, membezakannya adalah nama Allah, dan nama Allah adalah nama yang berkat. Okey, itu bismillah. Jadi Nabi SAW suruh kita baca bismillah yang pertama, dengan nama Allah. Dan Allah itu telah kita sebutkan, Allah adalah ismul a'zam, ismullahi al-a'zam. Ismullahi al-a'zam juga telah kita bahaskan di sini. Di kalangan ulama ada, Nabi SAW bagi tahu nama Allah yang paling agung. Nama dalam banyak-banyak nama Allah ni, yang kita tahu ada 99 tu, tapi banyak lagi yang kita tak tahu. Yang kita tahu 99. Dalam banyak-banyak tu, ada tak nama Allah yang paling agung? Ada. Dan ulama cari, Nabi tak beritahu. Nabi banyak bagi clue. Jadi ulama-ulama kita cari, dan mereka dapati yang paling banyak dalilnya, nama yang paling agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah itu sendiri. Allah. Jadi sebab tu doa-doa memang kita akan sebut nama Allah. Okey. Bismillah, dengan nama Allah. Allazi, yang la yadurru, tidak memudaratkan, ma'asmihi, bersama dengan namanya itu, sesuatu pun, syai'un, sesuatu pun, fil ardi, di bumi, wala fis sama, dan tidak juga di langit, wa huwas samiul alim, dan dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Okey, seterusnya apa yang kita boleh tengok, sesiapa yang membaca nama Allah itu, tidak ada benda yang boleh mudaratkan dia sesuatu apa pun di bumi. Yang kita boleh faham macam itulah. Kalau kita kata, ya Allah, dengan nama Engkau, nama Engkau ni tak ada siapa yang boleh mudarat. Kalau aku dengan nama Engkau, tak ada siapa boleh mudarat aku. Di kalangan ahli bumi, siapa yang ada di bumi ni? Macam-macam. Manusia, haiwan, jin, kan? Kadang-kadang batu-bata pun boleh jatuh dan memudaratkan kita. Jadi kalau kita baca, ya Allah, dengan nama Engkau yang tidak boleh sesuatu di bumi ataupun di langit boleh mudaratkan aku. Jadi itu pemahaman yang pertama. Dan pemahaman kedua di kalangan ulama, ada yang mengatakan
orang-orang bumi berhajatkan dengan nama Allah, dan orang-orang langit ataupun makhluk-makhluk di langit juga berhajatkan dengan nama Allah. Wa huwas samiul alim, dan yang terakhir wa huwas samiul alim. Sami' ni tuan-tuan, sami' wa huwas samiul alim. Okey, dalam bahasa Arab sami' dengan sami' lain. Sami' yang mendengar, sami' yang amat mendengar, sirah mubalaghah. Nama Allah kalau kita perasan banyak macam tu, Sami', Alim, Rahim, kan? Yang tu sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah yang maknanya sangat-sangat Sami', dia sangat dengar, kan? Jadi kalau kita dia nak bergosip dengan pasal orang ni, kan, jadi kita bisik dia orang, Tuhan dengar tak? Tuhan dengar. Wa huwas samiul alim. Itu maksud sami' dan juga alim. Alim, sangat-sangat mengetahui. Jadi tuan-tuan, itu adalah zikir kita yang pertama untuk malam ni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca malam, baca siang, baca 3 kali. Baik, kita nak masuk pula doa. Yang ni, yang seterusnya, yang ke-13 ini bukan doa lah, ini adalah zikir. Okey, ini zikir. Kita baca juga sama-sama, sebab ini pun biasa kita dengar juga. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Okay, 3. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3. Okay, kita nak tengok juga sebelum kita pergi kepada makna, kita tengok dulu datang daripada mana zikir ini. Okey, hadis ini datang daripada akhrajahu Abu Daud. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud, An-Nasa'i dan selain daripada mereka. Okey. An Abi Sallam annahu kana fi masjid Hims. Abi Sallam diriwayatkan, dia kata dia itu berada di masjid Hims. Hims ni tak silap saya, okey, Syria kot, Hims. Hims, okey. Famarra rajulun, lalu berjalan seorang lelaki, faqalu, lalu orang ramai berkata, apabila dia duduk di masjid Hims tu, ada seorang lelaki berjalan, faqalu, lalu orang ramai berkata, hadza khadamun nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ramai kata, ini yang lelaki ni tadi, dia adalah khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lalu Abi Sallam dengar ni, dia pun faqumtu ilaihi, lalu aku pun pergi kepadanya. Khadam, tuan-tuan faham khadam macam orang gaji lah, macam orang gaji, tapi dia bukan ada gaji pun. Dia berkhidmat untuk Nabi. Dia siapkan air, Nabi nak berwuduk, dia siapkan air. Nabi nak keluar rumah, dia siapkan kasut. Jadi dia bantu urusan-urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, faqumtu ilaihi. Lalu Abi Sallam nampak lelaki yang menjadi khadam Nabi ini tadi, dia pun bangkit kepadanya. Faqultu, lalu dia kata, haddatsani hadisan, bagi aku satu hadis, sami'tahu min Rasulillah, yang engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam tadawalhu ar-rijalu bainaka wa bainah. Yang mana hadis itu tidak ada yang membatasi engkau dengan Nabi. Maknanya engkau bukan ambil daripada orang lain, engkau khadam Nabi. Hadis yang aku nak dengar ni yang engkau ambil direct daripada Nabi, bukan kau ambil daripada orang lain. Kebanyakan hadis yang diriwayatkan diambil daripada orang lain. An Abi Hurairah contohnya, kan, Abi Hurairah tu kadang-kadang diambil daripada orang lain.
Dia ambil daripada sahabat-sahabat dan dia riwayatkan. Dia kata Umar riwayatkan macam ni. Abu Hurairah dia ambil daripada orang lain kadang-kadang. Begitu juga dengan Ibnu Abbas dan Anas bin Malik yang banyak riwayatkan ramai. Tetapi yang orang ni tadi dia nak dengar apa yang dia dengar direct daripada Nabi. Lalu lelaki ni tadi kata ataitun nabiyya, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, dan ketika itu dia sedang berkata, ma min abdin, tidak ada seorang pun hamba muslim yang membaca yaqul hina yusbih thalathan wa hina yumsi, yang mana lelaki orang itu membaca pada waktu pagi 3 kali dan pada waktu petang, iaitu pada waktu petang pun 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yang kita baca tadi tu, illa kana haqqan 'ala Allah, kecuali adalah menjadi hak ke atas Allah, ayyurdiyahu yaumal qiyamah, menjadi hak ke atas Allah untuk meredainya pada hari kiamat. Siapa yang baca pada waktu pagi 3 kali, pada waktu petang 3 kali, dia datang pada hari kiamat, tidak lain dan tidak bukan menjadi hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukanlah bila kata hak kamu ke atas hak kamu ke atas kamu, macam ada orang yang menetapkan pada orang tu kan. Tapi kita kata hak Allah tu bukanlah ada sesiapa yang menetapkan, tetapi Allah dia mewajibkan ke atas zatnya untuk meredai. Allah wajibkan ke atas zatnya untuk meredai orang yang baca benda ni. Apa yang dia baca tu? Okey, yang tadilah yang kita baca tu, raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Yang pertama sekali perkataan raditu. Redha ni apa tuan-tuan? Saya dah buat salah banyak kat kau ni, tak apalah, saya redha je, kan? Redha tu apa? Redha tu bukan pasrah, kan? Kalau kita guna orang Melayu lah, tak apalah, saya redha. Redha tu, redha sebenar bukan saya pasrah, bukan. Redha tu sebenarnya syukur. Aku syukur, kita nak tahu perkataan ni, kalau maksud dia tu kita kena tengok lagi cerita lain dalam hadis. Contohnya hadis yang Nabi SAW riwayatkan, Nabi Musa ini dia terkenal, dia boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa. Lalu Nabi SAW riwayatkan Nabi Musa pernah tanya Allah Taala, ya Rabb, dia tanya kepada Tuhan Allah, dia kata, wahai Tuhan, siapakah apakah ma adna ahlil jannati manzilatan, apakah bagaimanakah tempat yang paling rendah di kalangan ahli syurga? Ahli syurga ni ada banyak tingkatan. Yang paling bawah sekali Nabi Musa nak tahu, ma adna ahlil jannati manzilatan. Lalu panjanglah hadis ni sampai yang di bawah tu, Allah Taala kata atardi, Allah kata orang ni tadi apabila Allah Taala suruh dia masuk syurga, Allah kata ambillah mana-mana tompek, kan? Lalu orang ni tadi kata dah habis dah tompek, tak ada tompek dah untuk saya. Okey. Lalu Allah Taala kata, adakah atardi, adakah engkau redha, adakah kau suka kalau aku bagi engkau ni macam mana seorang raja di dunia ni? Maksudnya kita di syurga esok tempat kita besar, kawasan kita yang kita miliki tu besar, kan? Dan orang syurga ni yang last kali ni tadi, Allah Ta'ala tanya, kau suka tak kalau aku bagi kekayaan macam mana tanah, kan? Raja ni ada tanah lah maksudnya, tanah seperti mana seorang raja di dunia. Kita ambil lah siapa raja yang paling paling kaya sekali dekat dunia, kan? Contohnya kita ambil lah Zulkarnain contohnya, kan? Dia dah menguasai banyak kawasan, ataupun kerajaan Rom ataupun kerajaan Parsi, kan? Raja dia tu banyak kuasa tu Allah Ta'ala nak bagi kepada orang yang paling last di kalangan ahli syurga. Apa orang ni tadi kau bah? Orang yang paling last masuk syurga ni kau bah? Dia kau bah raditu ya Rabb. Raditu mana dia apa? Aku puas hati, aku suka, itu raditu. Aku puas hati. Raditu ya Rabb. Lalu Allah Ta'ala bagi apa dekat dia?
hadza laka, macam ni untuk engkau, wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu, untuk kau macam tu dan macam tu, macam tu, macam tu, macam tu, 5 kali. Kali 5 kali 5. Lepas tu Allah tambah lagi. Yang ni yang dah kali 5 ni tadi, wa asyaratu amsalihha, dan kali 10. Orang paling last masuk syurga. Wa asyaratu amsalihha. Tapi yang nak fokus tadi perkataan raditu. Orang ahli syurga ni kau apa? Raditu ya Rabb. Apa maksud raditu? Bukan aku pasrah, aku redha, bukan. Redha ni kalau sebut redha, aku redha. Itu redha. Aku redha. Kan? Dia nak beli kereta kau ni lah, kereta Viva buruk kau ni, dan bayar kau 100,000. Kan? Yang tu radi tu. Yang tu maksud radi tu. Bukan kalau saya nak bayar Viva kau ni nak bayar 1,000. 1,000 tu tak, itu tak redha kan. Okey, faham perkataan radi tu. Okey, jadi bila kita sebut radi tu, kita baca raditu billahi rabba, aku redha dengan Allah rabba sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Wa bil islami dina, dan dengan Islam sebagai agama. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai nabi. Berapa kali nak baca tuan-tuan? 3 kali. Pagi baca, petang baca. Tak banyak amalan ni, tapi kita harap dengan amalan ini Allah Ta'ala, kita datang bertemu dengan Allah, yang Allah redha dengan kita. Sebab apa? Sebab kita redha dengan Allah. Yang ni aku punya hati, Allah Ta'ala lah Tuhan aku. Aku tak adalah nak cari Tuhan-Tuhan yang lain ni kan. Ada orang dia belajar ni, Islam ni payahlah, cuba nak cari agama lain. Payahlah, semayang 5 kali lah, puasa bulan Ramadan lah, payah. Zakat ni orang tak jadi isu sangat. Sebab kalau tak bayar zakat pun kena bayar income tax, sama je kan. Jadi zakat, semayang, puasa itu menjadi masalah. Jadi cuba cari agama lain supaya lebih mudah untuk hidup. Jadi yang tu orang yang tidak redha dengan Allah. Jadi kita orang Islam, kita redha Allah Tuhan kita, Islam agama kita, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Jadi sampai situ dulu tuan-tuan. Kalau sambung ni tak cukup lah untuk kita sambung satu lagi doa. Wallahu taala alam. Ada soalan tuan-tuan? 5 minit. 5 minit. Kalau 5 minit kita sambunglah satu lagi. 8.25. Okey, kalau macam tu kita habiskanlah. Kita habiskan satu lagi doa. Tak habis tuan-tuan. Zikir pagi dan petang ni ada banyak lagi. Ada 20 ompek. Kita baru sampai ompek boleh. Ada lagi 10. Okey. Seterusnya kita baca sama-sama boleh tuan-tuan? Ya. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Okey, kita tengok dulu hadis dia. Hadis ini diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam akhrajahu an-Nasa'i wal Hakim wal Baihaqi wal Bazzar. Okey, diriwayatkan di dalam sunan-sunan mereka. Anas bin Malik meriwayatkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah. Siapa Fatimah? Anak Nabi, anak Nabi, anak, boleh dikatakan anak favorite jugalah, Fatimah radhiyallahu anha, anak favorite Nabi. Lalu Nabi SAW diriwayatkan, dia kata kepada Fatimah, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih. Apa yang menghalang engkau untuk engkau mendengar apa yang aku nak wasiatkan kepada engkau dengannya? Ada tak Nabi SAW datang kepada Fatimah, dia kata, apa yang menghalang engkau untuk mendengar apa yang aku nak cakap ni, apa yang aku nak wasiatkan kepada engkau ini? Tak ada benda pun yang menghalangkan Fatimah daripada mendengar apa yang Nabi nak khabar. Tapi sebahagian orang, anak perempuan
ataupun anak, dia dah tak nak dengar cakap bapa dia akan dengar semua orang cakap kecuali mak ayah kan. Kalau kita tengok anak-anak yang remaja terutamanya, dia akan dengar cakap kawan cikgu apa, semua orang dia dengar kecuali mak ayah dia. Okey. Tetapi Fatimah tak macam itulah. Fatimah tahu Rasulullah ni siapa dan kedudukannya. Lalu Nabi ni bukan apa, dia cakap kadang-kadang dia ni antara orang yang paling fasih di dalam bahasa itu bahasa Arab. Dan Nabi ni adalah natural teacher, cikgu yang natural. Dia bila cakap tu dia akan tarik dulu orang tu dengar, baru dia bagi tahu. Seperti mana yang Nabi kalau nak bagi tahu tentang, Nabi tak beritahu muflis di sisi agama sekian tak. Dia tanya dulu kan, atadruna manil muflis? Tahu tak muflis tu apa? Nabi tanya. Jadi ini skill Nabi lah, skill yang boleh cikgu-cikgu belajar. Ataupun seorang ibu dan ayah nak cakap kepada anak dia, jangan tahu kau poyang kek kain kau pergi sidai, tak kan. Dengarlah sini cakap dengan ayah. Bila dia dah dengar baru kita cakap. Okey. Antaquli, bacalah idza asbahti wa idza amsaiti, bacalah apabila engkau berpagi dan apabila engkau berpetang. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Okey, yang kita baca tadilah. Yang pertama sekali, apa yang boleh kita ambil faedah daripada hadis ni adalah apabila kita sebut satu benda yang kita nak wasiatkan, kita wasiatkan pula kepada anak kesayangan kita. Jadi benda tu kita kena tahu benda itu sangat berharga. Kita tak, yalah, lepas tu Fatimah riwayat lah, tapi Nabi ni dia bagi special dekat Fatimah. Fatimah ni, aku nak wasiat kau satu benda, baca bila pagi, baca bila petang. Jadi orang yang ambil hadis daripada Fatimah ni, dia kata jadi benda ni benda special. Okey, tak tompek tuan rasa tak apalah, baca lah sikit. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, perkataan yang pertama Nabi ajarkan kepada Fatimah untuk kita baca. Yang ni baca tuan-tuan. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup. Ya qayyum, wahai yang berdiri dengan sendirinya. Qayyum ni maknanya qaimun bi dzatihi wa muqimun li ghairihi atau muqimun li khalqihi. Yakni dia ini berdiri dengan zatnya dan dia mendirikan orang lain. Maknanya dia ni boleh buat sendiri, tapi orang lain tak boleh buat tanpa dia. Itu maksud qayyum. Qayyum. Okey, ya hayyu ya qayyum. Sampai situlah tuan-tuan. Ini kita sambunglah balik hadis ni, nanti saya ulang baliklah. Wallahu ta'ala alam. Nasallallahu ta'ala ayyanfa'ana bima sami'na wa ay yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, yeah.